Beberapa tahun yang lalu saya sudah membahaskan mengenai asal-usul tulisan hieroglif dan pada hari ini saya akan cuba memberikan penerangan ringkas kepada anda mengenai struktur tulisan hieroglif. Secara harfiahnya, perkataan hieroglif itu sendiri berasal dari perkataan Yunani iaitu hiero yang berarti suci dan glypho yang berarti tulisan, manakala dalam bahasa Mesir hieroglif diartikan sebagai kata-kata para dewa. Tulisan hieroglif mula terpecahkan sekitar 200 tahun yang lalu apabila batu Rosetta telah ditemui di Mesir ketika Napoleon Bonaparte menyerang Mesir sekitar tahun 1798. Pada Julai 1799, Perancis membaiki sebuah kubu usang yang berhampiran kota Pelabuhan Rashid di pantai utara Mesir dan tempat tersebut dikenali sebagai Rosetta. Tujuan utama Napoleon menyerang Mesir adalah untuk mengganggu laluan perdagangan Inggris ke India dan meningkatkan pengaruh Perancis di Mediterranean. Tetapi siapa sangka dari tujuan peperangan menjadi asbab munculnya sinar baru terhadap penterjemahan tulisan kuno. Tulisan hieroglif tidak sama dengan tulisan-tulisan yang ada pada hari ini kerana struktur tulisan tersebut berupa simbol dan juga bentuk yang menyukarkan lagi penterjemahan penggunaan tulisan tersebut sudah pupus beberapa ribu tahun yang lalu. Bahkan ketika kedatangan orang Arab ke Mesir, masyarakat Mesir ketika itu tidak lagi menggunakan tulisan hieroglif Mesir tetapi sudah beralih ke tulisan Koptik. Batu Rosetta mengandungi 3 jenis tulisan, iaitu tulisan hieroglif kuno yang mengandungi 14 baris pada bahagian atas, aksara demotik yang mengandungi 32 baris pada bahagian tengah, dan bahasa Yunani kuno yang mengandungi 53 baris pada bahagian bawah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai batu Rosetta, saya akan memberi penerangan ringkas mengenai struktur tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif terdiri dari 3 jenis bentuk, yaitu fonogram, logogram, dan determinatif. Fonogram adalah bentuk atau tanda yang mewakili bunyi, seperti huruf dan abjad standar kita pada hari ini. Bentuk-bentuk dalam hieroglif boleh mengidentifikasikan sama ada ianya bersifat monoliteral atau satu konsonan, biliteral mewakili 2 konsonan, triliteral mewakili 3 konsonan. Melalui kaedah fonogram atau phonetic reading, simbol atau bentuk dari tulisan hieroglif dapat dibaca sesuai dengan karakteristik visualnya. Mari kita terjemahkan tulisan hieroglif berikut untuk mengetahui konsep fonogram yang sebenarnya. Lingkaran bulat atau juga mirip sebagai plasenta atau ayak merupakan huruf uniliteral yang bermakna huruf ini memiliki bunyi tunggal iaitu H dalam bahasa Mesir yang mempunyai bunyi hampir sama dengan K dalam bahasa Inggris. Maka lingkaran bulat ini kita akan identifikasikan sebagai H atau sebutannya ialah H. Simbol kedua yang dapat kita kesan ialah simbol kuil cik yang mengidentifikasikan huruf W, tetapi sebutannya ialah W. Simbol ketiga ialah horn viper yang merujuk kepada huruf F atau sebutannya ialah F. Simbol ini juga boleh digunakan sebagai kata ganti nama diri untuk he atau him, dan terkadang simbol ini juga digunakan sebagai determinatif atau penentu dalam tulisan hieroglif. Maka sekiranya kita menggabungkan kesemua perkataan tersebut, akan terbentuklah nama Khfw, atau jika kita transliterasikan akan membentuk nama Khufu yang merujuk kepada Fir'aun Khufu. Sekiranya fonogram adalah simbol yang memiliki bunyi, maka logogram adalah bentuk yang mendefinisikan objek atau gambar. Kebiasaannya, fonogram juga dapat diidentifikasikan sebagai logogram. Mari kita lihat contoh berikut. Huruf R akan berubah menjadi simbol maut apabila ditambah garis vertikal di bawah huruf R. Garisan vertikal pada bawah simbol merujuk kepada simbol itu merupakan logogram dan bukannya fonogram. Gambar berikut merupakan Stela of Hekaib atau prasasti yang mengandungi inskripsi
mengenai seorang individu yang bernama Hekaib. Mari kita lihat gambar berikut. Terdapat simbol house yang merujuk kepada rumah. Walaupun begitu, simbol tersebut juga dapat berubah maknanya sekiranya ditambah beberapa simbol di belakang. Sekiranya anda perhatikan, simbol house tersebut memiliki gambar kaki dan simbol kedua pula menambahkan vertical line pada bahagian tengah yang menandakan ini merupakan sebuah logogram atau ideogram. Simbol rumah dengan kaki boleh diartikan sebagai pergerakan dan simbol rumah dengan vertical line merujuk kepada go out atau keluar. Maka maksud yang ingin disampaikan oleh Hekaib ialah I went out from my house atau saya keluar dari rumah saya. Mungkin ini sedikit kompleks untuk difahami pada peringkat awal kerana struktur tulisan hieroglif ini mempunyai struktur bahasa yang unik. Determinatif merupakan simbol yang tidak memiliki phonetic value atau simbol tersebut tidak memiliki bunyi. Ianya berfungsi sebagai penanda untuk kita memahami teks yang disampaikan sebelumnya. Misalnya gambar di bawah, dua orang lelaki tersebut merupakan determinatif untuk menggambarkan terdapat dua orang lelaki atau two brothers. Ianya tidak memiliki bunyi, hanya sekadar penanda bahawa yang dimaksudkan dalam gambar tersebut adalah dua orang lelaki. Kerajaan Mesir kuno terbahagi kepada 5 fasa, iaitu Kerajaan Lama yang wujud sekitar 2700 hingga 2200 sebelum Masihi, Kerajaan Pertengahan pertama yang wujud sekitar 2181 hingga 2055 sebelum Masihi, Kerajaan Pertengahan yang wujud sekitar 2040 hingga 1782 sebelum Masihi, Kerajaan Pertengahan kedua yang wujud sekitar 1700 hingga 1550 sebelum Masihi, dan Kerajaan Baru yang wujud sekitar abad ke-16 hingga abad ke-11 sebelum Masihi. Istilah Fir'aun merujuk kepada penguasa Mesir pada waktu itu, sama halnya dengan gelaran Kisra atau Kaisar yang digunakan untuk merujuk kepada penguasa Parsi. Gelaran Najasyi merujuk kepada Raja Habsyah atau gelaran Tuba untuk merujuk kepada Raja Yaman. Istilah Fir'aun pada asalnya merujuk kepada Per'ah atau rumah agung atau istana raja. Perkataan Fir'aun ini mula digunakan secara resmi sebagai gelaran para penguasa Mesir adalah pada fasa Kerajaan Baru, iaitu sekitar abad ke-16 hingga ke-11 sebelum Masihi. Penggunaan istilah Fir'aun dalam Al-Quran adalah sangat tepat dan selari dengan penemuan sejarah. Dalam kisah Nabi Yusuf AS, Al-Quran secara berulang-ulang kali menggunakan istilah Malik atau Raja atau penguasa Mesir dan tidak pernah sekalipun menggunakan istilah Fir'aun. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. Dalam surah Yusuf ayat 54 menyebut Malik yang membawa erti sebagai raja. Ini bertepatan dengan rumusan yang dibuat oleh Kenneth Kitchen yang merupakan sejarawan British. Beliau merumuskan bahawa Nabi Yusuf tiba di Mesir adalah sekitar zaman Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Pertengahan kedua, yang mana pada ketika itu gelaran Fir'aun belum lagi digunakan. Tetapi ketika Al-Quran menceritakan kisah Nabi Musa AS yang hidup di zaman Kerajaan Baru, istilah Malik sudah tidak lagi digunakan. Penguasa Mesir pada zaman Nabi Musa dikenali sebagai Fir'aun, dan istilah Fir'aun ini diulang berkali-kali ketika digunakan untuk merujuk zaman Nabi Musa. Misalnya dalam ayat yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 59 yang menyebut Fir'aun. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ini bermakna Al-Quran memperincikan segala perkara dan peristiwa yang sangat tepat dan konsisten, dan bahkan Al-Quran mengetahui secara tepat peristiwa yang terjadi jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Sekarang kita akan cuba menterjemahkan salah satu bahagian dari prasasti yang ditemui di Kuil Fir'aun, Siti di Abydos, Mesir. Dalam prasasti ini mengandungi 72 nama-nama Fir'aun yang ditulis secara teratur dan mengikut kronologi yang benar. Pada hari ini, kita akan cuba menterjemahkan nama-nama Fir'aun pada bahagian 20 hingga 25. Dalam tulisan hieroglif, membaca nama adalah lebih mudah kerana nama kebiasaannya akan ditulis di sebuah lingkaran yang disebut sebagai kartush. Pada bahagian kiri terdapat 3 tulisan hieroglif dan setiap satu hieroglif mewakili satu huruf. Pada bahagian pertama terdapat simbol folded cloth yang merujuk kepada huruf S, kemudian diikuti dengan huruf triliteral iaitu yang diwakili dengan simbol jantung atau trakea atau bentuknya yang mirip kecapi yang merupakan representasi huruf NFR atau sebutannya ialah never. Dan yang terakhir adalah simbol coil chip yang mempresentasikan huruf W. Bila kita transliterasikan, akan membentuk perkataan Sneferu yang merujuk kepada Fir'aun Sneferu. Mungkin anda tertanya-tanya, dari mana datangnya huruf I dan U? Dalam tulisan hieroglif tidak ada huruf vokal, maka sebutan huruf vokal akan digantikan dengan bunyi konsonan. Dan bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, maka perkataan konsonan akan diganti semula menjadi vokal. Pada kartush kedua, simbol pertama kita akan lihat ada simbol shift dan terkadang juga direpresentasikan sebagai placenta yang merupakan representasi kepada huruf H. Sebutan untuk huruf ini ialah H. Simbol H biasa dengan H bertanda di bawah adalah berbeza sebutan dan cara penggunaannya. Simbol seterusnya yang kita akan jumpa ialah Viper yang merepresentasikan huruf R atau sebutan fonetiknya ialah F. Dan terakhir adalah simbol Qualchik yang merepresentasikan huruf W atau sebutannya ialah W. Dan sebutan yang akan terhasil ialah Hefewa atau dalam bahasa Inggeris ialah Khufu yang merujuk kepada Fir'aun Khufu. Pada kartush ketiga, cara pembacaan agak berbeza sedikit dari kartush pertama dan kedua kerana kita akan memulakan pembacaan dari hieroglif kedua. Simbol yang kita akan lihat adalah sebuah pilar yang merepresentasikan huruf D atau sebutannya ialah digit. Kemudian kita akan melihat simbol Horn Viper yang merepresentasikan huruf F atau F. Dan pada akhir sekali barulah kita akan melihat simbol pertama yang merepresentasikan huruf Ra. Maka perkataan yang akan terbentuk ialah Jedefra atau dalam bahasa Inggerisnya ialah Jedeprev yang merujuk kepada Fir'aun Jedeprev. Mungkin anda tertanya-tanya kenapa perkataan Ra dibaca paling akhir. Dalam tulisan hieroglif, perkataan Ra memang dikhususkan untuk dibaca di akhir kalimat walaupun ianya terletak pada paling atas. Alasan utama kenapa perkataan Ra diletakkan pada bahagian atas adalah untuk menghormati Dewa Ra dalam kepercayaan Mesir kuno. Sekarang kita akan beralih ke kartush keempat. Sama seperti sebelum ini, apabila ada simbol Ra, maka ianya akan dibaca paling akhir. Huruf pertama yang kita akan jumpa ialah H atau H, kemudian diikuti oleh huruf seperti I atau sebutannya ialah K, kemudian diikuti oleh huruf F
Dan akhir sekali barulah kita akan membaca simbol Ra. Perkataan yang akan terbentuk ialah Hekefra. Hekefra. Atau dalam bahasa Inggeris merujuk kepada Kafre, iaitu Fir'aun Kafre. Pada kartus kelima, simbol pertama yang kita akan baca ialah MN atau sebutannya ialah Men. Kemudian huruf N atau sebutannya ialah N. Kemudian simbol tuam kita akan sebut sebagai Kahe dan diikuti oleh huruf W atau sebutannya ialah W. Dan simbol terakhir ialah Ra. Maka sebutan yang akan terbentuk ialah Menukhra. Menukhra. Atau dalam bahasa Inggeris ialah Menkauri, yang merujuk kepada Fir'aun Menkauri. Pada kartus terakhir, simbol pertama yang kita akan terjemah ialah huruf SPS atau sebutannya ialah Shepes. Kemudian Ses. Kemudian diikuti oleh Ser. Dan akhir sekali ialah Fur. Perkataan yang akan terbentuk ialah Shepseskaf, yang merujuk kepada Fir'aun Shepseskaf. Hasil penterjemahan kita pada hari ini, kita mendapatkan beberapa nama dari prasasti tersebut. Antaranya ialah Fir'aun Snefru, Fir'aun Khufu, Fir'aun Jedipre, Fir'aun Kafre, Fir'aun Menkauri, dan Fir'aun Shepseskaf.